Waalaikumsalam, selamat pagi. Sihat? Sihat Alhamdulillah. Okey, baiklah. Untuk podcast sesi pada hari ini, dengan saya memperkenalkan diri terlebih dahululah. Saya Ifri Zaki. Saya konsumen peranti awak pada hari ini. Nama awak apa pula ya? Nama saya Nosyara Imani. Boleh panggil Imani. Imani. Awak dari mana tadi? Dari Alostar. Dari Rosta. Datang sendiri ke? Ya, sendiri. Baiklah. Saya nak tanya, adakah awak tahu apa maksud kaunseling yang sebenarnya? Tak. Saya tak tahu. Jadi awak tak tahu ada kaunseling lah seperti ini. Ya, saya tak pernah hadiri mana-mana sesi kaunseling sebelum ni. Okey, tak apa-apa. Jadi biar saya terangkanlah apa itu maksud kaunseling. Kaunseling ni dia terbagi kepada dua kaunseling dan juga kaunseling. Untuk sesi kaunseling yang akan dijalankan pada hari ini adalah kaunseling ini, iaitu ia merupakan satu interaksi antara seorang kaunselor, iaitu saya sendiri dan juga seorang klien iaitu awak untuk menyelesaikan satu masalah. Dalam sesi kaunseling ini kita dapat menunjukkan perasaan kerana etika ini membawa maksud segala perkara yang diceritakan semasa sesi dijalankan tidak boleh diceritakan kepada pihak kita, dan sekiranya etika ini langgar, kita boleh dikenakan tindakan. Oh, baru saya tahu. Maksudnya perkara apa yang diceritakan sepanjang sesi ni adalah rahsia lah ya? Ya, betul tu. Jika perkara ini diceritakan itu boleh mendatangkan keberatan, barulah ia boleh dirujuk kepada pihak yang berkaitan. Oh, baiklah. Saya faham. Okey, selain itu, masa menjalankan sesi ini adalah selama 3 sehingga 4 minit. Jadi sepanjang sesi ini bolehlah ceritakan segala masalah dengan saya. Okey, baiklah. Okey, jadi sekarang awak mulalah cerita awak. Sebenarnya saya dah berumah tangga 3 tahun setengah dan kami telah dikurniakan seorang anak. Saya seorang isteri rumah dan suami pula seorang engineer dan memang selalu sibuk lah. Masalah yang saya hadapi sekarang ni berkaitan dengan perhubungan saya dan suami. Apa yang saya perasan, banyak perubahan yang berlaku pada suami saya sebab sebelum kahwin dia selalu layan saya dengan baik, tak pernah marah. Macam tak marah saya tanpa sebab lah. Tapi bila dah kahwin, dia dah mula berubah. Macam awal-awal kahwin dulu, dia masih layan saya dengan baik. Meramun bila dah masuk bulan kelima, dia dah tunjukkan perubahan perangai dia tu. Macam dia suka marah-marah dan selalu abaikan saya bila saya cuba untuk bercakap dengan dia. Okey, jadi kan sudah berkahwin 2 tahun setengah dan mempunyai seorang anak, dan suami pun ada kan kahwin. Boleh tuan ceritakan dengan lebih lanjut tentang perubahan yang suami pun buat? Macam saya cakap tadi, lepas kahwin dia suka marah-marah. Kadang-kadang dia marah bila saya buat benda kecil je, salah kecil je. Dan sekarang jadi lagi teruk sampai dia berani untuk pukul saya. Tapi tak adalah teruk sangat. Cuma semakin lama saya semakin tak tahan dengan perangai dia. Saya pelik sebab waktu kami bercinta dulu perangai dia tak macam ni pun. Okey, jadi ada suami buat bersikap macam tu juga dengan anak? Tak, bila dengan anak dia seorang yang sangat penyayang. Bila saya main dengan anak pun dia tak tunjuk pun kemarahan tu. Bila kami berdua je, dia tunjukkan perangai sebenar tu. Bila kami keluar jumpa dengan kawan juga, dia masih layan saya dengan baik. Boleh katakan dia macam berpura-pura jadi baik depan orang lain, tapi hakikatnya dia tak layan isteri dengan baik pun. Pernah juga kami gaduh besar. Saya lepaskan marah saya pada anak saya sebab saya stres dengan sikap suami saya. Dan saya rasa serba salah sebab
marah anak saya yang masih kecil tak tahu apa-apa kan. Lepas tu selain daripada tu, saya juga risau sekiranya satu hari nanti dia akan tunjukkan kemarahan dia tu depan anak kami. Maaf lah kalau tidak bertanya. Adakah memang dia suri rumah? Ya, saya suri rumah sepenuh masa. Saya jaga anak dan buat kerja rumah yang patutlah. Okey, baiklah. Adakah berasa dengan kesibukan sama kereta bekerja dan tempat kerja menjadi Saya tak pasti, tapi saya pernah juga tanya dia sama ada dia stres dengan kerja ataupun tak, tapi dia tak bagi apa-apa respon. Dan bila saya tanya dia tentang perkara lain juga, dia mula marah-marah dan cakap saya ni menyibuk hal dia. Lepas tu saya dah tak berani nak tanya dah. Lagipun dia dah kerja sebelum kami kahwin lagi. Jadi saya tak rasa kerana kesibukan kerja dia berubah jadi macam tu. Jadi dia tak berikan apa-apa respon. Tanya dia kenapa dia lupa. Dia bukan dah tak berani nak tanya. Betul? Saya rasa macam lebih baik saya tak tanya apa-apa daripada bila saya tanya itu akan jadi satu punca pergaduhan kepada kami. Selalunya, mungkinkah awak suami bukan ada yang menjadi marah ataupun bertanya? Selalunya bila dia pulang bekerja, pernah satu hari tu bila dia balik dari kerja kan, dari tempat kerja, saya tanya bila dia ingin bawa kami pergi cuti sebab kami sekeluarga pun dah lama tak pergi bercuti kan. Tapi sebaliknya dia marah-marah saya dan katakan yang saya ni menyusahkan dia pula. Ya, baiklah. Berdasarkan situasi itu, rasa sebenarnya siapa yang salah dalam situasi itu? Saya fikir bukan satu perkara yang salah untuk bertanya. Lagipun kami sudah lama tak pergi bercuti. Tapi bila difikirkan semula, saya rasa tu bukan waktu yang sesuai untuk saya tanya. Sebab yelah, dia pun mesti penat kan baru balik dari kerja. Bila sampai kat rumah, saya pula tanya macam tu. Betul tak? Saya juga berpendapat dan kesibukan ada bukan saya ibu suami untuk berada dalam keadaan yang bersedia. Pulang dari kerja, semestinya kita akan merasa penat dan emosi juga tidak stabil. Menyebabkan sebenarnya bergantung tersebut terhadap suami bukan. Ya, suami saya tanggung segala perbelanjaan dalam rumah kami. Sekiranya saya nak beli sesuatu pun saya perlu minta daripada dia. Jadi saya tanya, adakah ahli keluarga ataupun pernah masalah yang berdampak? Tak, saya tak pernah cerita masalah rumah tangga saya pada ahli keluarga terdekat ataupun dekat rakan saya sebab saya tak nak mereka risau dengan apa yang jadi kan. Lagipun depan keluarga saya, suami saya tu tunjukkan sikap yang baik. Jadi kalau saya cerita pun mesti mereka takkan percaya. Rakan-rakan juga sangat mengenali suami saya. Jadi sudah semestinya saya tak boleh cerita pada mereka. Saya juga masih sayangkan suami saya dan tak nak berpisah dengannya. Jadi takkanlah saya nak cerita tentang aib suami saya pada orang lain pula kan. Okey. Jadi tadi bukan cerita yang sudah terlihat dengan sikap suami bukan. Sekarang bukan cakap yang bukan masih sayangkan dia. Jadi sebenarnya macam mana yang perasaan pada suami bukan sekarang? Walaupun suami saya perangai macam tu, tapi saya masih sayangkan dia sebab saya percaya suatu hari nanti dia akan berubah. Lagipun dia masih layan anak kami dengan baik. Jadi saya percaya yang perasaan sayang tu masih wujud dalam diri dia. Baiklah. Jadi bukan pasti sayangkan suami bukan dan masih berharap dia akan Betul, saya masih sayangkan dia. Tipulah kalau saya cakap yang saya
tak pernah terfikir untuk minta cerai, tapi benda tu hanya sekejap saja bila dia tengah marah. Bila saya fikir semula tentang anak dan perasaan saya tak nak bercerai dengan dia. Lagipun saya tak kerja, jadi macam mana saya nak teruskan hidup dengan anak saya kalau dah bercerai nanti? Okey, baiklah. Yang sudah memutuskanlah menceritakan kita sudah berkahwin selama 2 tahun dan sudah mempunyai seorang anak. Masalah apa sekarang ini ialah sikap suami perempuan yang respon yang tidak marah pada sesuatu. Sekarang dia bersikap marah dan sudah berani untuk berubah. Jadi bila bukan juga hanya kena macam dia tidak memberikan respon. Dan bukan juga bergantung sepenuhnya kepada kedapatan suami bukan. Dan masalah ini juga yang tak pernah dilakukan kepada sesiapa kerana masih sayangkan suami. Ya, betul. Baiklah, sekarang ni saya nak tanya Puan lah. Puan pernah terfikir tak untuk melakukan sesuatu bagi membantu suami Puan menang keluarga? Sebenarnya saya pernah terfikir untuk buat bisnes online, tapi tak berani nak start sebab takut, risau. Kenapa Puan rasa risau? Apa yang membuatkan Puan rasa risau? Saya risau takut bisnes yang saya buat tu tak berjaya. Nanti saya yang rugi. Oh, tak. Nah, saya rasa apabila Puan sudah berfikir untuk buat bisnes, ia bukan satu langkah baik untuk Puan setiap perkara yang kemudian sebaliknya pertama ambil dan dalam hidup adalah biasa Puan juga belajar biasa menambahkan dalam bidang perniagaan. Betul cakap awak. Saya rasa saya boleh minta tolong daripada salah seorang rakan saya untuk start bisnes nanti. Saya juga mungkin boleh kumpul duit untuk pergi cuti. Jadi tak perlulah saya susahkan suami saya lagi nanti. Puan boleh berubah. Allah akan ada hasilnya. Bila Puan sudah mempunyai Puan dapat dengan melakukan kerja kan, Puan tidak akan terlalu fikirlah tentang masalah ini. Puan juga dapat meninggalkan beban suami. Saya setuju. Mungkin sebab suami saya stres sebab saya selalu tanya dan minta macam-macam dekat dia kan. Bila dah buat bisnes nanti mungkin saya dapat bantu dia. Susah kalau Puan berbisa dengan itu. Selain yang Puan rasa Puan buat untuk menyelesaikan masalah Puan ini. Saya tak tahu apa yang perlu dilakukan, tapi pernah apabila saya tak tahan dengan sikap suami saya tu, saya terfikir untuk ajak dia pergi ke Jabatan Agama Islam bagi minta nasihat, tapi saya takut untuk nak ajak suami saya sebab saya risau dia tak setuju dengan cadangan tu. Ia merupakan satu tindakan yang baik dalam menyelamatkan dan juga ia berbincang dengan suami Puan secara baik. Mungkin Puan boleh bincang ke waktu cuti sebab yelah naklah kamu kerja, elakkan dia rasa bukan kan, dan waktu yang terbaik adalah sebelum masuk tidur. Jadi Puan boleh perlahan-lahan dan beritahu apa yang Puan rasakan. Puan juga boleh beritahu yang Puan sebenarnya cuba untuk menyelamatkan keluarga ini dan berharap yang mungkin boleh bersama yang baik. Betul juga. Mungkin saya perlu tunggu keadaan yang sesuai untuk ajak. Adakah awak rasanya satu cara yang baik untuk selesaikan masalah ni? Dia bukan satu langkah yang baik sebab misalnya Puan boleh bertanya dan dapat dari pemimpin yang lebih arif. Puan juga beritahu yang bukan mempercayakan suami Puan dan tidak mahu bersama dengan dia. Jadi mungkin boleh bertemu dengan pemimpin yang lebih arif dan dapat memberikan nasihat kepada suami dan Puan sendiri dan apa yang boleh dilakukan untuk kebaikan Puan. Jadi Puan rasa macam mana? Baiklah, saya faham.
dan saya akan cuba untuk bincang dengan dia. Saya rasa perkara ni penting demi selamatkan rumah tangga kami. Sah sedikit Puan Nafis. Jadi sekarang ni apa yang merasa telah menyebabkan masalah? Sekarang saya rasa beban yang saya tanggung selama ni dah berkurang sebab perkara yang saya pendam seorang diri selama ni dah dapat saya luahkan dekat awak. Saya rasa legalah lepas cerita semua masalah saya dan saya juga dapat cari jalan penyelesaian kepada masalah ni. Sah macam kalau sebenarnya sudah topik ke dan ada apa-apa lagi yang Puan nak buat sebelum kita tamatkan benda ni? Setakat ni tak ada apa-apa lagi yang saya nak tambah. Jadi Puan ingin meneruskan lagi sesuatu yang akan datang. Ya, saya masih nak teruskan lagi. Okey, bagaimana kalau kita adakan sesi yang seterusnya pada minggu depan pada hari dan waktu yang sama? Okey, boleh? Adakah di tempat yang sama juga? Ya, tempat yang sama. Saya tamatkan kaunseling dari sini ya. Terima kasih kerana berhati pada hari ini. Okey, sama-sama.